Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Macam korang, aku harap korang puasa semua okey. And hari ni kita berada dekat outdoor guys. Sebab aku hari ni bermoreh kat luar guys. Okey, moreh juga tapi kedai tutup lah geng. Apa tak ikut timing kan. Not intelligent lah okey. So tapi okey lah macam mana pun kan. Untuk kisah hari ni kan, aku dapat kisah ni kan, bila aku baca pasal cerita ni, dia teringat dekat aku satu movie tau. Aku rasa korang pun tahulah movie ni nama dia The Taken tau. Dia punya pelakon tu nama dia Liam Neeson. Di mana kisah tu kan, dia punya anak tu kena kidnap tau guys. Okay, dia kena kidnap and Liam Neeson ni dia akan buat sedaya upaya macam mana pun kan dia nak selamatkan anak dia tau. Okay, so sama jugalah masa kisah ini Okay, sebab kisah ni dia mengisahkan seorang budak perempuan yang berumur 20 tahun. Nama dia adalah Karen apa Nama dia adalah Karen Alejandra Salinas Rodriguez. Nampak nama kan? Pelik tak pelik Nama panjang gila kan? Okey, sebab perempuan ni dia asal daripada Mexico tau. Okey, so pada tahun 2014 perempuan ni dia hilang guys. Dia hilang akibat dia telah diculik oleh geng kartel dadah dekat Mexico yang dikenali sebagai Zetas. So dekat Mexico, Brazil ni kau pun tahulah kan. Okey, geng-geng semua gangster, kartel macam narcos tu kan, banyak gila kat sana. And diorang punya mental orang cakap memang gila babeng lah orang kata So tanpa membuang lagi guys, kalau kau nak tahu lebih lanjut lagi, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Okay, so basically apa yang terjadi kan guys dekat Karen ni selepas dia telah diculik oleh geng-geng kartel ni kan, mereka ada meminta wang tebusan daripada keluarga si Karen ni tau. Macam biasalah kan, okay, orang jahat ni kan, dia nak ransom tau. Okay, nak fikir cara dapat duit yang lebih senang lah, lebih cepat orang kata kan. Basically itulah modus operandi mangkuk-mangkuk kartel ni kan. Okay, so apa yang terjadi time tu kan, bila dia dah kidnap si Karen ni and dia dah minta segala wang tebusan dekat keluarga si Karen ni, dia punya jumlah tu tak disebut lah. Okay, tapi kita boleh tahulah kalau bab-bab ransom, bab-bab wang tebusan ni memang banyak gila lah, yang makan sampai beratus ribu, ada yang sampai juta-juta, betul lah. Okay, so bila geng-geng kartel dia minta dekat family dia ni, memang susah lah diorang nak, orang kata apa nak bagilah duit wang tebusan tu kan. Okay, so bila dah jadi macam tu kan, geng-geng kartel ni diorang ugut dekat family Karen ni yang kalau korang tak bagi duit, kita akan bunuh anak kau. So basically that was inilah apa yang telah terjadi lah pada time tu. Okay, so lama kelamaan ugutan demi ugutan, apa si kartel ni tak dapat duit wang tebusan tu kan. Akhirnya Karen ni telah dijumpa mati di sebuah ladang guys. Okay, and dikatakan dia punya mayat dia time tu lah berada dalam keadaan yang teramatlah ngeri, which is memang sedih gila lah guys. Okay, perempuan ni memang muda lah, okay, muda and very innocent, tetapi dia telah menjadi mangsa penculikan dan juga pembunuhan geng kartel dekat Mexico ni. Okay guys, so selepas kematian si Karen ni kan, obviously dia punya keluarga dia memang dah tahulah apa telah terjadi kan. So dekat situ mak si Karen ni yang bernama Miriam Rodriguez, pada time tu kan guys, dia seorang saja yang bekerja bertungkus lumus untuk menegakkan keadilan ke atas kematian anak dia tau. So kat sini boleh nampak lah kekuatan seorang ibu yang akan membuat apa sahaja demi anak dia guys. Walaupun anak dia dah mati, tapi dia still hendak menegakkan keadilan dengan mencari siapakah kartel yang telah membunuh anak dia itu. Cuma dekat sini aku nak tanya korang satu soalan why lepas anak Miriam ni mati kan, kenapa Miriam seorang, emak dia seorang sahaja yang kerja kau-kau nak menegakkan keadilan kematian anak dia tu? Mana pergi pihak polis, betul lah kan? Okay, takkan tak ada function kan? Okay, so basically inilah apa yang terjadi dekat sana kan. Miriam ni dia ada report dekat pihak polis tau, okay, tentang kematian si Karen ni. Cuma pada time tu pihak polis ni kan, bagi aku diorang ni bebal lah. Okay, sebab yalah, of course lah Miriam akan membuat laporan dekat diorang kan, tetapi pihak polis ni diorang ni macam
bagi banyak gila alasan tau. Bagi banyak gila alasan dan juga berdolak dalih untuk melakukan whatever siasatan lah tentang kematian Karen ni kan. So itu telah membuatkan Miriam ni rasa macam sedih dan juga frustrated tau. Sebab come on lah, korang boleh imagine apa korang rasa bila pihak yang bertanggungjawab dan juga pihak yang korang mengharapkan pertolongan ni, tapi diorang tak ambil pot guys. And bukan itu saja tau, okay? Yang lagi membuatkan Miriam geram kan guys, tak ada seekor pun antara geng-geng kartel tu yang berjaya ditangkap guys. So dekat sini boleh nampak lah, polis dekat sana berkenaan dengan kes ni memang tak ada function guys. Memang orang kata apa lah, aduai, kesian lah kat Miriam ni . So selepas itu telah terjadi kepada Miriam, pihak polis nak jadi bebal, tak tolong dia. Okey, apa yang telah dibuat oleh Miriam ni sepanjang 3 tahun guys. 3 tahun dia membuat dia punya siasatan sendiri weh. So apa yang telah dibuat oleh Miriam kan, dia memang membuat segala pengintipan dan juga even menyamar dengan menggunakan kad pengenalan yang palsu guys. Ini yang boleh katalah apa, dia sanggup go to the distance untuk mendapatkan jawapan tau. Okey, jadi ini adalah sebiji apa yang telah dilakukan oleh Miriam. And dia guna pengintipan tu kan guys, bukan pengintipan yang biasa-biasa tau. Dia bukan nak spy dekat satu ke dua tempat tau. Okey, dia telah pergi seluruh Mexico guys. The whole of Mexico. Kau bayangkanlah, Mexico ni bukanlah negara yang kecil tau. Okey, so dia sanggup pergi ke setiap pelosok Mexico untuk mencari siapakah geng kartel Zetas yang telah membunuh anak dia itu. Jadi untuk Miriam untuk melakukan semua aktiviti spy dia tu, macam aku cakap tadi lah, dia dah even menyamar dan juga menggunakan kad pengenalan palsu. Tapi bukan takat itu saja tau, okey. Dia even menyamar sebagai seorang pembanci dan juga pekerja kesihatan tau, okey, demi untuk mendapatkan segala maklumat yang boleh berkenaan dengan individu-individu yang terlibat dalam pembunuhan anak dia itu. And dalam semua dia punya pengintipan kan, semua dalam siasatannya tu kan, semua maklumat yang dia dapat daripada dia punya kerja tu, dia even bagi semua maklumat tu kepada pihak polis guys. Okay, so dekat sini siapa tolong siapa kan? Sepatutnya polis tolong Miriam, tapi ni bukan guys, Miriam yang tolong polis weh. Gila, gaji buta baik polis sana kan, duduk kat office makan donat minum kopi kan. Okay, so Miriam pun dia macam yalah, dalam rasa geram ke apa kan, tapi in order dia mendapat jawapan tu, dia terpaksalah buat benda-benda macam ni dengan seorang diri guys. Jadi selepas segala maklumat telah diberikan kepada pihak polis, time tu jugalah barulah polis nak buat segala whatever siasatan semua, barulah nak kelang kabut. Which is bagi aku memang bebal lah diorang ni . Dan kemudian ada satu time tu kan guys, Miriam ni pada time tu dia berumur 56 tahun. Dia sendiri telah berjaya untuk menangkap seorang ahli yang terbabit daripada geng kartel itu tau. So apa yang dia telah buat kan, dia berjaya untuk trace mamak tu kan, dia tengah jual bunga. Dia jual bunga dekat tepi jalan. Aduh wai, kartel jual bunga, jambu bai . Okay, so time tu Miriam jumpa dia, and Miriam kan, kau imagine 56 tahun dia berjaya untuk merebahkan lelaki itu guys. Selepas dia merebahkan lelaki itu, dia terus mengacu pistol dekat leher lelaki tersebut. Okay, so from there Seko dah kena tangkap. Dia berjaya untuk menangkapnya dan memberi kepada pihak polis. So dekat sini kita boleh nampak lah, okay, sifat seorang ibu, kekuatan seorang ibu yang akan membuat apa sahaja untuk menegakkan keadilan atas kematian anak kesayangannya itu. Okay, jadi selepas itu secara keseluruhannya Miriam ni dia telah berjaya untuk menangkap 10 orang ahli geng kartel yang disyaki atas pembunuhan Karen, iaitu anak kesayangan dia. Bagi aku dekat sini memang jelas lah, si Miriam ni kan memang power gila guys. Okay, member solo fighter, tak perlukan pertolongan pihak polis, which aku rasa polis sepatutnya tolong dia lah. Okay, tapi dia berjaya untuk menangkap seramai ahli geng kartel tu dan juga memberikan kepada pihak polis. Bagi aku kalau aku jadi pihak polis kat sana kan, memang malu lah guys. Okay, nampak lah dekat sana sistem polis kat sana mungkin pada time tu ada masalah ke, ada konflik ke apa, kita tak tahu, tapi which is very malu lah . Jadi selepas segala ahli geng kartel telah ditangkap, Miriam ni dia ada pernah meminta pertolongan daripada kerajaan Mexico tau. Okey, dia minta pertolongan dari segi sudah pihak polis ataupun pihak keselamatan yang bersenjata untuk menjaga keselamatannya tau. Okey, the reason why is because dia risau selepas dia lah
masukkan semua geng kartel dalam penjara kan. Dia risau one day let's say bila lah diorang terlepas ataupun dikeluarkan daripada penjara, Miriam ni takut dia akan menjadi mangsa buruan lah geng-geng kartel ni. So that's why dia memang this time dia betul-betul minta pertolongan. Dia dilupakan lah yang pihak polis tak nak tolong dia untuk siasat anak dia, tetapi dia direct pergi ke kerajaan Mexico terus guys. Okay, hanya untuk memberikan dia keselamatan untuk dia meneruskan kehidupannya. Walau bagaimanapun, tak semua kisah yang berakhir dengan kegembiraan. Maka itulah terjadi kepada Miriam. Sebab pada akhirnya dia telah dibunuh oleh geng-geng kartel tersebut. Tepat pada 10 Mei tahun 2016, bersamaan dengan Hari Ibu di negara Mexico, Miriam ni dia telah dijumpai mati. Dia telah ditembak sebanyak 12 kali guys. Kejam gila weh. So from here kita boleh tahu yang geng kartel tu memang nak revenge lah dekat Miriam ni, which aku rasa it should be the other way round. Okay, tetapi geng-geng kartel, korang pun faham macam mana dia buat kerja kan. Okay, so Miriam pun telah dijumpai mati. So guys, ini adalah satu kisah yang tragik dan juga sedih lah. Okay, sebab yalah, seorang ibu yang sanggup sacrifice segala benda untuk mendapatkan keadilan untuk kematian anaknya yang tidak bersalah, yang telah dibunuh dengan kejam oleh geng kartel Zetas di Mexico. Tetapi pada akhirnya dia sendiri kecundang dan juga telah dibunuh dengan kejam oleh geng-geng kartel tersebut. Apa pendapat korang Okey, so bagi aku lah, mungkin pada awalnya lah, kalau pihak polis instead of berdolak dalih bagi banyak alasan ke apa kan, mungkin kalau mereka tolong si Miriam kan, could be lah dia punya penghujungan mungkin lah berbeza sikit, kita tak tahulah. Okey, boleh jadi penjejakan ataupun penangkapan geng-geng kartel tu boleh settle dengan cepat lagi tau. Dan mungkin terdapat jugalah beberapa soalan macam what's the reason behind all of this incident? Kenapa geng kartel ni nak tangkap Karen? Mungkin ada sebab, kita boleh tak tahu dekat sana kan. Ataupun mungkin boleh jadi itu cara geng kartel itu bekerja, sebabkan dia nak dapat duit dengan cara yang senang dan juga cepat. Dia kidnap orang and minta wang tebusan. Itu pun boleh jadi salah satu sebab. But in the end, itulah apa sebab di sebalik kejadian ini tak dapat dipastikan. But then again, ia adalah satu kisah yang teramat tragik dan sedih guys. Okay, mula-mula anak mati and then mak dia pula, which is aku tak tahulah macam mana dia punya keluarga dan juga orang-orang kenalan dia terpaksa meneruskan kehidupan mereka tanpa Karen dan juga Miriam. So pasal kisah ni, kalau korang ada apa-apa input yang nak bagi kan, feel free, tell me what you think guys. Jadi guys, sampai sini saja aku boleh share dengan korang kisah kematian Karen dan juga Miriam Rodriguez. Kisah yang tragic, and cerita ni bagi aku it's quite straightforward, tetapi apa yang menarik kan, cerita ni dia sebiji macam movie The Taken tu tau, yang Liam Neeson berlakon tu kan. Okay, bagi aku lah, cerita The Taken tu is one of my favourite movie lah. Okay, sebab dia punya plot dia memang terbaik gila lah. Okay, and dia punya kisah tu memang sebiji lah macam kejadian si Karen dan juga Miriam ni. So kalau korang boleh tengok, korang boleh tengok lah cerita tu. Memang aku suggest lah, memang best gila lah. Okay, but aku nak cakap thank you kepada semua yang telah tengok video aku berawal sampai habis. Aku nak minta maaf atas segala kekurangan dan kekurangan aku kali ni. And do please support me, subscribe, comment, share, like, tekan bell notification tu. And I will look forward for the next content for you guys. As always guys, never stop creating, always do what you love. Tak payah fikir apa orang cakap, yang penting korang happy. And yang lagi penting is, please stay safe, take care guys. Selamat menyambut bulan puasa, selamat berpuasa. Assalamualaikum, bye bye. Of course lah, dia punya keluarga mestilah dah tahu kan apa telah terjadi di